mungkin you boleh share tips sikit lah dengan adik-adik kita sekarang. Industri penerbangan dah kembali pick up kan. Ya, betul. COVID 2 tahun tu hari. Mungkin tips temuduga ke? Okey. Waktu Zara awal-awal dulu, Zara temuduga, Zara Google tentang kita punya company, ialah tempat yang kita nak pergi interview tu. Mesti kita nak tahu juga background company kita tu macam mana. Janganlah pergi terjah aja kan. Maksud kita tak ada knowledge langsung kan. At least you prepare diri you dengan knowledge tentang company yang you nak pergi temuduga tu. Contohnya kalau macam Malaysia Airlines, you ambil tahulah sikit tentang background Malaysia Airlines, apa penerbangan yang dia buat, macam domestik, international, job scope kerja. Job scope kerja sebagai cabin crew tu. Janganlah tiba-tiba bila dia tanya kenapa you suka jadi cabin crew, tahu cabin crew tarik bag je dia tahu. Kan dia tahu tarik bag, lepas tu nak melawar apa semua kan. No. You tak tahu. Dalam mula-mula memang you tarik bag cantik, you pergi duduk kat galley macam mana, you punya sanggul dah terjatuh macam I pernah kena. Dah macam mak lampir rasa. Lepas tu terjatuh jadi galley steward. Sanggul dah reban orang kata kan. Lepas tu bila nak pergi jumpa passenger juga kan, dalam manual pun ada tulis, dia kata grooming check. So kenalah check balik grooming, dan orang nampak kita sentiasa cantik. Sebenarnya kat dapur tu macam mana rupa kita kan. Dapur yang panggil. Masa you interview, macam mana prosedur interview? First stage, second stage, ada 4 stage ke? Ada cek badan ke? Okey, masa first stage Zara tanya apa? First stage dia akan ukur BMI kita lah. Ini Malaysia Airlines Malaysia Airlines. Okey, first dia akan check BMI kita, ketinggian dengan berat kita. BMI memang kena normal, you tak boleh underweight sangat, you tak boleh overweight. Kalau sekiranya you tak menepati kriteria tu, you akan di reject lah awal-awal untuk first stage. And then bila BMI you okay, diorang nampak you punya education level, and then bila you dah lepas stage tu, you kena interview ada grouping interview panggil. Ada masa Zara ada 2 orang. Dalam tu kita orang 5 orang ni lah kandidat lah yang di-interview. Waktu tu dia bagi kita soalan, dia suruh kita bincangkan. Dia orang tengok je kita kan, macam mana kita nak interact among klik lah kan. Yang memerhati tu yang memerhati tu 2 orang. Sebelum tu dia tanya dulu kita, sebelum dia bagi soalan tu kan dia tanya dulu kita, kenapa waktu 5 orang tu, you kalau boleh you expose kalau diri you tunjuk kalau you ada knowledge sikit ke apa ke. Macam Zara time tu, dalam 5 orang tu dia tanya, bila tanya kita jawab dulu. Okey, saya ini dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Inggeris, tapi Zara campur je time tu. Campur tapi 90% lah, 90% English, 10% you nak campur sikit ke apa kan. Tapi sebabnya kalau yang 100% English pun diorang tak nak juga. Diorang suruh you bercakap bahasa Melayu. Yalah, you pun akan attend orang Malaysia kan. You akan attend orang Malaysia kan. Nama pun Malaysia Airlines. So you kena ada you kena fluent dua-dua bahasa lah, English dengan BM. So lepas pada tu, kalau siapa yang lepas boleh pergi next stage. Next stage tu dia sebelum tu ujian bertulis dulu. Lepas BMI. Lepas BMI ujian bertulis, baru masuk dia nak check, discussion. Baru masuk discussion. Lepas discussion, siapa yang terpilih dia akan pergi ke stage grooming check. Waktu tu dia akan check you punya gigi, you punya parut, tangan kat sini kan. Dia akan check kalau ada parut-parut besar sikit-sikit tak apa ke. One on one lah. Bersemuka seorang lah. Tak ada ramai-ramai ramai-ramai masa dalam bilik tu, masa Zara ramai-ramai, tapi yang check tu one by one lah. Waktu yang ramai-ramai tu duduk sini, catwalk kejap. Catwalk sambil senyum. Perempuan sajalah. Laki-laki lah. Masa Zara semua perempuan. Okey. Dia suruh kita catwalk, lepas tu suruh kita senyum, dia nak tengok gigi kita. Lepas tu ada seorang tu dia akan pegang kita, and dia check kita. Yang tu check one to one lah. Dia akan check tangan, leher kita, kaki kita. Okey, jap. Masa jalan tu dia ada bagi tahu jalan macam mana yang dia orang nak? Jalan yang proper lah. Tak perlu catwalk ke? Kena catwalk ke apa? Dia suruh catwalk juga waktu tu. Tapi kalau yang tak pandai catwalk tu, you just jalan proper lah, jangan jalan bersepah. Sambil tarik beg ke apa? Jalan je? Masa tu jalan je. Dengan baju yang you pakai je lah? Baju yang kita pergi interview tu. Jalan je, lepas tu senyum.
Dia nak tengok kita punya senyuman, dia nak tengok gigi kita. Lepas tu check semua, lepas tu check semua. Kalau tak ada orang kata apa parut-parut yang tattoo ke apa ke, tattoo ke apa benda kan, kaki kita, tangan kita, leher pun semua kat muka, jerawat. Jerawat avoid lah kan. Yang sikit-sikit tak apa, tapi yang jenis penuh muka tu tak boleh lah kan. And then lepas pada tu, kalau yang siapa yang orang kata apa menepati kriteria, pergi next stage lah. Pergi next stage dah one to one rasanya. One to one interview. One to one interview di mana you masuk seorang dengan ada 2 orang interviewer waktu tu. Macam Zara dulu dengan Miss Lynette. Yang seorang lagi orang HR, lelaki. Masa tu okay, you cakap lah kan dia orang akan interview kita apa semua kan. Waktu tu dengan Miss Lynette pun dia tak tahu dia Hansai punya ni kan. Borak-borak apa semua. Jawab je lah apa soalan yang dia tanya. Dan masa Zara dulu, Zara dah keluar. Lepas tu tiba-tiba Lynette masuk, Lynette panggil lagi sekali. Tapi yang lelaki tu keluar. Lynette just nak tengok rambut Zara time tu. Dia cakap, okay, let's say kalau I ambil you, you nak buat rambut macam mana? Boleh I tengok rambut you? Lepas tu I buka lah tudung depan dia semua kan. Lepas tu rambut I panjang time tu kan. Lepas tu okay, ni dia just bagi ni je lah. And then tunggulah lagi. Lepas pada tu kita tunggu lagi sampailah apa orang kata result tu, sama ada kita terpilih ataupun tak. Hari tu juga kita akan dapat. Itu dia tips-tips yang interview. Setakat hari ni banyak interview yang dijalankan oleh syarikat penerbangan. Dia lebih kurang sama juga, lebih kurang lah. So ada diploma sekarang ni dekat Malaysia Airlines. Tinggi berapa lah untuk wanita tadi? Okay, tinggi minimum 157. 157. BMI korang kena ni lah. Kena betul-betul orang kata apa, normal lah. Okey. Ada yang tanya parut tu, parut kalau lengan ke bawah lah. Lengan, sebab baju kita kan tak kat sini kan. So lengan ke bawah lah. Kalau atas ni you ada parut besar tak kisahlah kan, sebab tak nampak. Yang mana yang nampak besar, je. Yang kelihatan sangat tu diorang kena pertimbangkan lah. Yang mana yang boleh cover lagi dengan apa foundation tu, consider lagi lah. Cakap campak punya parut tak payah risaulah. Itulah kalau stok kaki pun kaki Zara pun tak adalah bersih sangat kan. Kita boleh pakai pantyhose. You letaklah sikit masa you nak pergi interview tu. Kalau you rasa parut you tu macam tak best ke apa ke, you letaklah foundation sikit, tepek-tepek bagi nampak cantik. Betul. Kan. Okey, sebelum kita teruskan perbualan kita, saya nak berterima kasih lagi sekali kepada apa nama dia? Ferin and Sukre Cafe dekat Section 7 Shah Alam ni, kerana menaja lokasi untuk syuting video kat ni. Sebenarnya kebetulan kami pakaian yang sesuai, senada dengan ikut color dekat dalam cafe ni. So nampak dalam skrin tu memang cantik, memang best. Dan korang pun dan korang pun kalau datang sini, kalau nak ambil gambar Instagram apa semua, memang cantik guys. Boleh Cerita sikit pasal you cerita tadi ada pengalaman bawa pulang penumpang-penumpang masa PKP. Daripada mana tu? Okey, waktu tu Zara dapat collab pergi ke kena collab. Waktu tu kan kita tengah PKP, time tu memang dah lama tak bekerja dan memang rindu juga nak fly. Tapi dalam masa yang sama kita takut juga, time tu COVID tengah orang kata apa, berleluasa kan. Takut juga waktu tu Zara kena collab pergi Kahirah, Mesir. Bumi Anbiya kan. Tak, waktu yang Zara punya flight ambil pekerja-pekerja daripada Petronas. Yang previous dia orang memang ambil student medik dekat sana, tapi untuk flight Zara waktu tu pekerja Petronas. Untuk orang kata rescue flight juga apa semua kan, nak bawa balik orang-orang Malaysia. Pakai suit. Pakai suit. Apa pengalaman selama berapa jam? 7-8 jam ke? 10 jam kot Kahirah? Mana Kahirah dalam 9 jam 9 macam tu lah kot. Pakai tu all the way? Waktu tu kan kita tengah takut dengan COVID kan. Memang kena pakai lah orang kata PPE semua. PPE yang biru betul. Ada tak pakai biru. Waktu tu kita orang just pakai untuk ni glove, mask apa semua tu, visor apa semua kan, dengan apron. And then kita dinasihatkan untuk tak orang kata tak expose sangat lah dengan passenger apa semua. Dan dikatakan passenger tu semua dah screening lah. Dia dah screening dan apa orang kata bebas. Takut juga Zara. Semua negatif lah. Mula takut juga sebab yang previous flight yang bawa student medik ada yang positif.
Walaupun dah screening apa semua kan, tapi still lah orang kata nak jadi kan. So kita kena berjaga-jaga lah waktu tu, tak boleh nak ni sangat dengan passenger apa semua kan. Tak panas ke benda tu? Mana sabar, make up buka emas tengok lipstick ke sini. Cahaya habis semua Cahaya habis. Walaupun pakai mask tapi still kena jaga kan, grooming apa semua, lipstick kena pakai apa semua. So memang pergi orang kata apa bang apa lagi? Passing, apa ni? Bukan Ferry flight. Ferry flight. Oh lupa dah. Ferry flight ni Ferry flight, hanya passenger, hanya kru dengan pilot saja, tak ada penumpang. Panggil so, ferry flight. Kosong ah. Flight tu kosong. Balik baru kita ada passenger, kita bawa balik pekerja Petronas lah balik ke Malaysia. Tapi walaupun orang kata apa dapatlah jejakan di kaki tu dekat bumi Ambiak kan. Tak pergi piramid. Tak boleh, dekat je tempat sayang. hotel kita orang dengan piramid tu sangat dekat. Tapi boleh tengok dekat waist je lah. Tak boleh keluar kan? Tak boleh keluar. Waktu tu kan memang COVID tengah panas. Kita orang pun tak boleh keluar. Daripada atas flight lah boleh lah tengok apa semua kan. Nampak lah orang kata yang kita belajar dulu Laut Merah lah apa semua kan. Masa PKP tu, you all ada flight ke? Tak ada flight ke? Itu je lah flight you? Zara, seingat Zara, okey, sebelum kita kena lockdown apa semua tu, waktu China tengah Wuhan apa semua dia kan? tengah teruk COVID tu lah kan. Zara sebenarnya ada flight, banyak flight China bang, bulan tu kan. Bulan 1, bulan 2 Zara banyak flight waktu tu dekat pergi ke Beijing. Beijing ke Shanghai tak ingat lah Zara. Tapi sama ada Beijing ataupun Shanghai. Dan that time yang kawan ada member crew juga pergi sana, dia kata kita orang kat sini baru sampai ni kena baru 20 minit dekat hotel, kita kena move. Dia kata kena move pergi hotel lain sebab kat situ dia orang nak lockdown dekat China waktu tu. Malaysia tak lockdown lagi waktu tu. Lepas tu nak stop kat mana? Zara waktu tu patutnya hotel yang sama lah dekat Beijing kot tak silap. Hotel yang sama, tapi tu kita cakap jadi ke tak flight kita ni kot cancel ke apa kan, sebab dia orang yang kru-kru yang dah sampai kat sana, dia orang dah kena move ke hotel lain yang mana 1 jam daripada airport. Katanya airport pun nak ditutup. Macam mana kita nak land? Takut tak time tu. Kelang kabut waktu tu. Lepas tu kita orang pun tunggulah update daripada ni kan, macam mana management kan, sama ada kita nak teruskan juga ataupun tak. Tapi lah hati berdoa, tolonglah jangan pergi. Tiba-tiba kena pergi juga bang. Kena pergi juga. Lepas tu cakap macam mana kita tak boleh stay dekat hotel tu. Dia kata tak apa, kita akan letakkan korang dekat hotel yang jauh daripada situ, yang mana tempat tu memang laluan semua dia orang tutup. Waktu dia orang tutup dan kita diletakkan macam kampung dekat kawasan China tu yang tak pernah kita tak pernah pergi pun bang. Time tu dalam musim sejuk apa semua kan. Merasalah juga tengok salji. Zara pegang salji kan. Orang Zara post dekat IG, ada follower Zara marah. You tak tahu ke? Tak boleh. Salji tu kan kadang-kadang boleh transfer COVID kat you lah apa tu semua. Oh ya ke? Aini tak pernah pegang salji juga. Tapi waktu tu keluar jugalah, Kapten ada bawa pergi kan. Dia kata lama dah dulu memang pernah duduk dekat situ, tapi terlalu lama lah. Dia macam jauh gila daripada tempat airport apa semua tu. Tu pengalaman jugalah. So masa kita lockdown, so macam mana career you sebagai pramugari? Time tu okey, awal-awalnya tu memang ada flight, tapi bila dah kita lockdown apa semua tu dah stop kan, kita kena stop fly lah apa tu semua. Lama jugalah kita just dapat gaji basic pun gaji basic je lah. Kita orang yang baru-baru ni basic sangat lah sikit sebenarnya kan. Tak adalah banyak sangat, dia 1,000 lebih macam basic tu kan. Basic diploma lah. Basic diploma, yes. Okey, waktu tu kena duduk rumah je. Dia sebenarnya nak bekerja, kita rindulah fly abang kan, walaupun beberapa bulan tak fly kan. Dia sebelum tu kalau setiap kali orang kata standby, mesti wajib akan ada call up orang kata. Tapi waktu PKP tu bila tengok kita standby tak ada flight, jadi macam bila nak ada flight. Tapi dalam masa sama takut juga bang sebenarnya. Takut kan kita nak bekerja kan. Dia bekerja macam pergi kerja pun macam nak masuk operation room. Betul. Nervous tapi itulah, ada pengalaman jugalah waktu tu. Tapi tak ada flight you, tak ada yang kena apa positif masa tu, tak ada? Alhamdulillah tak ada bang. Tak ada. Alhamdulillah Zara punya flight tak ada. Waktu cumanya selepas yang Zara punya last flight yang masa dekat Sabah election tu.
Oh, itu last flight lah? Itu last flight Zara. Sebelum habis kontrak lah? Sebelum habis kontrak. Kira habis kontrak bulan 9, ujung bulan 9. Zara punya last flight tu rasa bulan 9 juga kot. 2 minggu sebelum tu kan. Ada flight pergi ke Sabah, Kota Kinabalu. Waktu tu kita bawa orang kata apa, VVIP lah. Daripada ramai lah orang kata, siapa nama? Macam Izzah, Anwar Ibrahim, lepas tu ada menteri-menteri lah apa semua kan. Dan Zara pula waktu tu dekat diorang lah? Dekat Zara kena kerja dekat business class pula time tu kan. So adalah pengalaman untuk macam mana nak attend dengan diorang. Ada menteri perpaduan juga waktu tu kan. Itu last flight Zara dan pengalaman untuk Zara yang tak boleh dilupakan jugalah. Bagus kan. Tapi bukan senang tu. Lepas pada flight tu kan ramai juga kan dekat Sabah terus dah jadi lepas pada election tu kan. Caca Morba ni kena COVID. Nasib baiklah flight Zara tu tak ada apa-apa. Tak ada yang tersangkut kena. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Tidak dengan UU quarantine. Itulah bang. Okey, saja kita dah sampai penghujung. Sedikit kata-kata terakhir kepada subscriber YouTube channel Zarul Amrella ni. Okey. Apa pun terima kasih kerana menonton sampai habis. Celoteh kita orang berdua. Apa pun kepada yang mana yang teringin nak jadi pramugara tu, sebenarnya tak senang. Bukan korang nampak luaran je, nampak macam indah-indah kan. Tapi banyak benda sebenarnya yang korang kena belajar. Daripada segi kekuatan hati juga, mental korang tu semua, macam mana nak handle orang. Bukan senang tau nak handle orang tu. Korang kena belajar orang kata apa, PR dengan orang juga. Dan kena sabar. Sabar tu yang paling penting. Korang pun tak boleh lah orang kata apa, nak apa orang kata, nak besar diri saya. Walaupun kita, ada setengah tu daripada anak-anak orang kaya ke apa tu semua, kena be humble sentiasa. Kena humble, be yourself. Be yourself, janganlah tunjuk benda-benda yang tak elok. Kena jadi orang kata apa, elok lah. Kena jadi elok. Sebab orang pandang kita, dan kita kena jadi ikon untuk orang lain jugalah. Kepada Zara, abang ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih abang juga. Terus maju jaya dalam bidang sekarang ni berlakon lah kan. Berlakon, teruskan lakonan. InsyaAllah mungkin satu hari nanti dapat job lagi sekali sama. Sama-sama. InsyaAllah, dan terima kasih kepada anda semua yang menonton hari ini. Semoga mendapat sedikit sebanyak input ataupun terhibur dengan celoteh Zahra tadi dengan pengalaman-pengalaman menarik dia. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang dengan tetamu yang lain pula. Okey, kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.